Okey, untuk hari ni cikgu nak ajar awak macam mana nak jawab soalan latihan kendiri 5.3 . Okey, dalam soalan kita kenal pasti perkataan penting ataupun kata kunci yang akan kita keluarkan untuk kita jawab soalan. Okey, saya dah highlightkan ni. Okey, dalam sebuah dewan mini terdapat 3 Swiss. Okey, ni satu perkataan penting kat sini untuk menghidupkan 3 buah kipas. Okey, X mewakili bilangan Swiss. Okey, cikgu dah highlightkan yang dihidupkan dalam satu masa. Okey, soalan pertama, tuliskan X dalam bentuk tata tanda set. Okey, itu soalan pertama. Okey, soalan yang kedua, gambar rajah pokok. Okey, ni cikgu highlightkan gambar rajah pokok. Kita akan lukis. Lepas tu yang C, jumlah taburan kebarangkalian bagi X. Okey, jumlah taburan ni kalau awak tahu, kebarangkalian dia tak akan lebih daripada 1. Jadi jumlah taburan kebarangkalian yang akan kita dapat mesti 1. Okey, yang tu kita akan buktikan. Jadi untuk jawab soalan ni, yang pertama, tata tanda set. Okey, kita dah belajar dulu dalam matematik moden. Okey, tata tanda set ni dia menggunakan simbol flower bracket. Ingat tak? Okey, kalau ingat, okey, ni tak ada masalah pun. Kita hanya akan tuliskan nilai X sama dengan flower bracket ni. Okey, kita ada 3 Swiss. Jadi kita kena ambil kira tiada Swiss pun kita kena ambil kira. Maksudnya kalau dari segi simbol kosong lah. Tiada Swiss, 1 Swiss, 2 Swiss ataupun 3 Swiss. Bilangan Swiss yang dihidupkan tu. Okey, jadi untuk B, untuk soalan B, kita nak lukis gambar rajah pokok ni, awak kena tahu apa eksperimen yang dia buat ni. Dalam soalan ni dia kata 3 Swiss dihidupkan dalam satu masa. Okey, kalau awak fikir secara logik, ada 3 Swiss tu, ada kemungkinan kita buka Swiss. Ada kemungkinan kita tak hidupkan satu lagi Swiss. Betul tak? Jadi kebarangkalian itu yang kita akan buat dalam gambar rajah pokok ni. Okey, yang pertama cikgu buatlah. Kita hidupkan 1 Swiss. Okey. Jadi 1 saya buat macam ni. Lepas tu kita boleh hidupkan Swiss yang kedua. Okey, lepas tu kita boleh hidupkan juga Swiss yang ketiga. Maksud eksperimen kita ni ada 3 kali. Okey, jadi untuk 1, kita ambil kira untuk 1 dulu. Untuk 1 Swiss daripada 3 Swiss tu, kalau kita nak buat gambar rajah pokok, kita kena ambil simbol lah. Awak nak simbol apa tak kisah, terpulang pada awak, ikut awak faham. Okey, kalau kat sini kita nak Swiss tu dihidupkan. Okey, saya guna H. H untuk hidup, dihidupkan. Lepas tu H prime ni tak dihidupkan. Okey, kita ada 2 simbol. Jadi untuk awak lukis gambar rajah pokok awak, maksudnya kebarangkalian ataupun kemungkinan yang awak akan hadapi ialah Swiss tu hidup dengan tak hidup. Ada 2. Okey, jadi kebarangkalian untuk imbas kembali, nota imbas kembali yang saya suruh awak salin tu. Okey, kebarangkalian, kalau kita nak kira kebarangkalian 1 Swiss daripada 3 Swiss, maksudnya 1 daripada 3. Lepas tu yang kedua, kalau Swiss tu tak hidup, okey, kita tahu kalau pelengkap kepada H ni, kita akan ambil 1 tolak 1/3. Okay, ada nota kat situ. Jika A prime ialah pelengkap bagi peristiwa A, maka PA sama dengan 1 tolak PA. Jadi maksudnya kat sini 1 tolak 1/3, so kita dapat 2/3. Jadi ni yang pertama. Orang kata eksperimen yang pertama. So eksperimen kita yang kedua ni dengan yang ketiga kita kena buat banyak lah. Okay, yang hidup ni untuk Swiss yang kedua hidup dengan tak hidup juga. Ni pun sama. Hidup dengan tak hidup. Okey, lepas tu daripada sini pula ada 2 juga kemungkinan. Kita pecah lagi. Hidup dengan tak hidup. Sini pun sama. Hidup, tak hidup.
Okey, hidup, tak hidup. Hidup, tak hidup. Okey. Faham tak? Dia punya gambar rajah pokok. Okey, untuk nilai samalah kita letak. Sama kebarangkalian ni kita akan tulis. Kalau hidup 1/3. Cikgu guna. Okey, kalau tak hidup 2/3. Okey. Lepas tu sini pun sama. Hidup 1/3, tak hidup 2/3. Okey, hidup 1/3, tak hidup 2/3. 1/3, 2/3 tak hidup. Ni 1/3, 2/3. Yang ni pun sama. 1/3, 2/3. Okey, selesai. Faham tak ni? Okey. Jadi untuk kita senaraikan kebarangkalian untuk ketiga-tiga Swiss tu hidup ataupun tak, okey, kita boleh ikut satu-satu kat sini. Contoh kebarangkalian untuk hidup, hidup, hidup. So H, H, H sama dengan, okey, kat sini kita akan guna penaraban lah. 1/3 darab 1/3. Ni. Darab semua sekali ni. Bila dia situasi peristiwa H, hidup, hidup, hidup. Okey, kita akan ambil 1/3 darab 1/3 darab 1/3. Okey, dapat 1/27. Okey. Itu yang pertama. Okey, kita tengok yang kedua pula. Kita tengok kedua, hidup. Okey, kita tulis satu-satu P, hidup, hidup, tak hidup. Hidup, tak hidup. Jadi, nilai tengok satu-satu. Hidup, kita dah tahu dah. Jadi kita dah boleh terus je tulis nilai dia. Okey, 1/3 darab 1/3, tak hidup 2/3. Okey, so kita dapat 2/27. Okey, yang ketiga. Daripada sini pula. Hidup, tak hidup. Okey, P, hidup, tak hidup. Okey, hidup. Berapa? 1/3 darab tak hidup 2/3 darab 1/3. So kita dapat 2/27 juga. Okey, kita akan buat sampai habis tau. Bila sampai habis, nilai kebarangkalian yang awak akan dapat tu ialah kesudahan bagi kebarangkalian ni. Okey, dah selesai. Kalau ikutkan, kalau awak listkan sampai habis ni, selesailah awak jawab soalan B. Cuma satu je saya tambah ni, ada lagi tau. Saya nak awak sambung sendiri. Sebab benda yang sama je. Kita akan ulang ni je. Ni pula. Ni dengan ni. Ni habiskan sampai sini. Ni satu lagi ni. Awak tulis ni, sini. Semua sekali kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8 kebarangkalian ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh? Okey, sampai habis. Untuk jawab soalan C ni. Soalan C, okey, awak ambil semua. Dia nak jumlah kan? Okey, jumlah kebarangkalian ni. Ambil daripada nilai kebarangkalian awak dapat kat sini. 1/27 tambah 2/27 tambah 2/27. Okey, tambah lagi sampailah awak dapat buktikan nilainya 1. Okey, cikgu rasa penerangan cikgu ni sampai sini je. Okey, cikgu nak awak cuba buat dulu Yang mana cikgu tinggal tu tolong sambung. Okey.